Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keputusan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP buat kali kedua dengan memberikan kelonggaran tertentu terutama bagi sektor ekonomi adalah sesuatu yang sukar namun perlu dibuat bagi mengimbangi aspek kesihatan rakyat dan juga ekonomi. Bagi Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, PKP kali ini melihat kepada kepentingan ekonomi tidak kira melalui syarikat gergasi maupun peniaga kecil-kecilan dan pada masa sama perlu menumpukan kepada kesihatan rakyat. Dalam satu temu bual eksklusif dengan bernama baru-baru ini, Ismail Sabri berkata ada pihak yang mempertikaikan pelaksanaan PKP kali kedua yang dikatakan lebih longgar, namun daripada konteks lebih luas, negara boleh bankrupt sekiranya PKP dilaksanakan bertahun-tahun. Kesan kepada negara, waktu kita PKP 1 dulu, kerugian negara adalah sebanyak 2.4 bilion sehari. Ya, negara boleh bankrupt kalau bertahun-tahun kita PKP. Yang kedua, kesan kepada ekonomi rakyat. Ramai rakyat kita yang terpaksa yang bekerja pendapatan sehari untuk hidup. Pendapatan seharian dia untuk menampung kehidupan. Oleh itu, sebahagian besar sektor ekonomi dibenarkan beroperasi pada PKP 2.0 ini yang mengimbangi kebajikan rakyat serta keselamatan mereka. Ismail Sabri menjelaskan biarpun pelbagai bantuan disalurkan kepada rakyat, namun kerajaan tidak boleh memberi bantuan selama-lamanya dengan mengambil kira kesan jangka panjang. Kita bagi 3,000 di bawah prihatin ketika itu, 3,000 bagi cash untuk diorang sebab untuk menampung. Tapi tak boleh selama-lamanya kita kerajaan menampung, memberikan hand out just cash kepada rakyat setiap hari untuk survive. Jadi kalau kita tutup, efek dia kepada makcik-makcik ni. 3,000 pun tak cukup bagi makcik-makcik ni. Ya, 3,000 pun tak cukup. Ya, 3,000 tak cukup. Dia nak bayar sewa rumah, dia nak bayar macam-macam. Hari ini genap 1 tahun negara dibadai pandemik COVID-19 apabila kes pertama membabitkan 3 warga Cina yang masuk ke Malaysia melalui Johor dari Singapura dilaporkan pada 25 Januari 2020. Ketika gelombang pertama, ia melibatkan majoriti kes import dan bukan rakyat Malaysia, manakala gelombang kedua jangkitan pula berlaku melibatkan penularan tempatan dengan kes pertama COVID-19 dilaporkan pada 4 Februari 2020. Susulan gelombang kedua, kerajaan telah melaksanakan PKP sejak 18 Mac tahun lepas dengan prosedur operasi standard SOP yang ketat dan setelah beberapa bulan apabila jangkitan menunjukkan penurunan, kerajaan mula melonggarkan sedikit SOP dengan pengenalan PKP bersyarat PKPB mulai 4 Mei diikuti lebih banyak kelonggaran menerusi PKP pemulihan PKPP mulai 10 Jun. Ketika gelombang ketiga melanda, kerajaan terpaksa melaksanakan PKPB di kebanyakan negeri mulai Oktober dan apabila kes semakin meningkat tahun ini, kerajaan terpaksa melakukan semula PKP bermula dengan 6 negeri dan kemudian di seluruh negara kecuali Sarawak.